السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسول الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang oleh Allah kepada kita dapat menunaikan sembahyang fardu yang diwajibkan kepada kita dan juga disunat fardu kifayah pada kita untuk sama-sama menggunakan masjid sebagai tempat ibadah kita berjamaah. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih kita dalam kalangan ramai-ramai itu, kita dipilih oleh Allah untuk datang ke masjid melaksanakan tugasan jamaah. Mudah-mudahan nawaitu kita betul lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah. Jangan kita ada perasaan lain. Ya, kalau ada sampingan lain menyebabkan kita datang kerana tugasan, nanti kalau tak datang orang pandang kita tak bagus pula. Kita mempunyai tugasan, kata jangan. Anggap itu amanah. Tugasan itu amanah, bukannya tugasan supaya orang pandang. Kalau kerja ibadah ni, terutama sembahyang, puasa, zakat, haji, apa semua, ya, yang Allah perintahkan itu, kalau kita laksanakan, lepas itu kita memikirkan atau membayangkan benda itu glamour ataupun dipandang oleh manusia, maka jangan kita kaitkan macam tu. Kita kaitkan Allah. Semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kemari pun kerana Allah. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, Allah berkati kita. Itulah keadaannya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita baca dulu sebelum kita membaca kitab tu, ya, kita ambil dulu sedikit Riyadhus Shalihin sebelum kita ambil Bahrul Mazi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an. Bila radhiyallahu ni mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, iza wudi'atil janazah, bila mana dibawa, ya, bila diletakkan jenazah, maknanya jenazah tadi dalam tu ada mayat. Bila diletakkan saja jenazah, fahtamalaha ar-rijal,
lalu ditanggunglah, dibawa, diusung oleh lelaki ada lebih kurang paling kurang pun 4 orang ada, belakang 2 depan 2, ala a'naqihim, diusung dan diletakkan di tengkuk mereka masing-masing, di bahu lah kira tu ya, di bahu mereka masing-masing. Jadi mula nak bawa ni, fa in kanat salihah, kalau dah sekiranya mayat itu mayat yang salih, mayat yang baik, yang elok, yang memang peluang syurga untuk dia, apa jadi? Dia pun painkan salihah, qalat, maka dia berkata, mayat ni berkata, qaddimuni, segerakan aku, bawa lekah. Ya, kalau dia orang baik, kalau dia orang soleh, maknanya dia sudah dapat dah gambaran dia bahawa dia berada di tempat yang baik nanti. Jadi dia minta segerakan bawa. Ya, orang macam ni lalunya kalau orang yang baik-baik tu dia marah lambat. Jadi kita jangan dilengah-lengahkan. Kalau nak lengah-lengahkan disebabkan kerana urusan polis, urusan itu kita tak boleh buat apa, tangguhlah dulu. Ya, tapi apa-apa hal pun segerakan jugalah, seboleh-bolehnya mintalah, merayulah. Ya, jangan sampai lebih daripada 24 jam. Ni saya teringat masa saya kecil dulu, pesanan daripada pejabat agama. Ya, di mana pengurusi masjid bercakap, saya dengar masa tu di kampung. Ya, dia kata jangan lebih daripada 24 jam. Sebabnya bila 24 jam ni kata dia akan mengeluarkan bau mayat tu. Ya, mayat tu akan mengeluarkan bau. Jadi bila mana mengeluarkan bau ni hukumnya haram. Siapa haram? Kita melengahkannya haram. Jadi jangan sempat bau tu keluar. Tu cerita, kalau bau tu wangi tak apa, ni bau terbalik ni. Ni nanti orang pula nanti tak mau usung, jenuh ikat. Ya, ikat hidung pula nanti. Jenuh nak ambil sapu tangan. Tapi sekarang ni dah banyak ya, dah mas apa tu ada, senang ada dah. Baiklah, kita sambung balik. Qaddimuni, segerakan aku. Itulah ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang memang peluang untuk masuk bagai ahli syurga, dan dia mendapat rahmat Allah dalam kubur. Wa in kanat ghaira salihah, kalau dia bukan daripada kalangan orang saleh, bukan, apa jadi? Qalat li ahliha, lalu dia berkata kepada keluarga dia, kepada semua yang ada itulah, ya wailaha, oi kamu, ya, apa jadi? Apakah malangnya aku ni? Aina tazhabuna biha, ke mana kamu nak bawa aku? Menjerit. Ya, tapi kita tak dengar. Ya, Nabi kata yasma'u sautaha kullu syai', didengar suaranya oleh semua makhluk, semua yang bernyawa yang dapat dengar, illal insan, melainkan manusia. Manusia tak dengar. Jadi mana binatang pun dengar, tapi manusia tak dengar. Walau sami'al insan, kalau sekiranya didengar oleh manusia, apa jadi? La sa'iqa, akan pengsan. Ya, habis semua. Angkat, bawa, dengar suara menjerit di atas tu, kita di bawah usung dia. Kita pun dandan letak. Kita letak mengejut, orang belakang terkejut juga, pang, masing-masing kena kabut, sakit tak kira bahu masing-masing. Ya, macam-macam boleh jadi. Itu keadaan. Jadinya itulah hakikat sebenar apa yang berlaku. Kita tak tahu, tapi Nabi menceritakan pada kita begitu. Mayat bila dibawa, kalau orang tu orang yang baik, dia minta segerakan bawa. Kalau kita di rumah tak mandikan, tak uruskan lagi apa lagi, masa dah petang dah, dia marah. Dia merhatikan. Ada ulama mengatakan dia merhatikan daripada alang rumah, duduk di situ nunggu je, tengok je. Dia heran, kenapa lambat sangat bawa aku ni tadi, apa buat lagi. Dia jalan marah. Tapi kalau orang tu orang yang tak baik,
ya, orang yang tak baik, maka dia akan mengadu ataupun dia akan menjerit, marah dia kuat, menjerit dia, marah dia tu kuat. Kalau didengari oleh manusia, tapi manusia tak dengar, makhluk lain dengar, manusia tak dengar. Kalau dengar, pengsan manusia. La sa'iqa maknanya pengsan. Wallahu a'lam. Orang mati berkata-kata sama ada secara hakiki, dan ini tidak mustahil kerana Allah berkuasa menjadikannya berkata-kata, ataupun secara lisanul hal, dengan arti jika dia mampu berkata-kata, maka begitulah ucapan yang dilapazkannya, ya, ulang-alik yang marah juga tu. Kemudian yang kedua, setelah seorang itu meninggal dunia, jenazah mereka akan bercakap-cakap kepada orang yang datang menziarahinya mengikut amal kebajikan ataupun kejahatan yang mereka telah lakukan di dunia. Tetapi percakapan mereka tidak dapat didengar oleh manusia semuanya. Itu adalah ilmu Allah. Ini dia. Jadi dalam hadis ini nampaknya ada satu lagi, di mana manusia yang mati ini, dia akan bercakap dengan kawan-kawan jiran-jiran sebelahnya belah dia, bertanya khabar, apa khabar. Tapi ya, semua ni berpandu kepada keamalan masing-masing lah. Kalau amalan baik, bagus, mudahlah. Tapi kalau amalan kena siksa, tak renti-renti kena siksa ialah. Ya, tapi kalau yang baik tadi, alhamdulillah, dia bertanya, hang duduk di mana? Dia habaklah duduk rumah sekian-sekian. Oh, dekatlah dengan rumah aku. Dia terus bertanya balik, bertanya tentang rumah dia macam mana. Suami aku sekarang macam, bagus ke dia? Oh, dia dah kahwin dah. Dia kahwin dengan orang lain pula. Oh, tu ke? Janji dulu kata tak mau kahwin. Kahwin juga no. Itulah. Jadi macam-macam ya. Ya, perbualan mereka di dalam. Tapi yang dapat mendengar mereka sajalah. Orang lain tak dengar. Itulah kuasa Allah. Ada juga rupanya. Yang mereka ni rehat dah, tak ada apa-apa. Ya, dan mereka hanya menunggu untuk hari kiamat, menunggu. Tapi dalam pada itu mereka berehat di sana. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, yang seterusnya, setelah seorang itu meninggal dunia, jenazah mereka akan bercakap-cakap, sudah habis. Yang ketiga, bagi orang yang beramal saleh di dunia akan merasa gembira setelah dimatikan. Orang yang amal saleh gembira bila mana dimatikan nanti. Kemudian, di mana mereka mengharapkan rahmat dan nikmat Allah di alam kubur. Tetapi bagi mereka yang fasik, yang merasa menyesal dan marah kepada ahli keluarganya kerana menghantar mereka ke tanah perkuburan dengan cepat, ya, disebabkan mereka takut untuk menghadapi Allah dan menerima siksaan kubur. Mudah-mudahanlah kita bukan macam tu. Harap kita biasa dalam rahmat Allah. Tapi itulah ya, satu daripada caranya yang kita baca ni, selalu imam tolong bacakan, kita ikut sama-sama. Apa dia? Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sampai habis tu. Kalau boleh every night baca, dia akan tolong kita nanti. Dalam tempoh 24 jam kita baca tu, masih lagi dalam tempoh 24 jam tu, dia akan tolong kita. Ini janji Allah, janji Rasulullah. Itu juga ya, kalau boleh waktu kita nak mati tu, dah mati, dah mayat dah kata orang, sebelum mayat tu dibawa ke kuburan, selalulah ya, kalau boleh ulang-ulang selalu baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Sebab kedua-duanya pun merupakan ya ayat Quran yang sentiasa menjaga yang meninggal tu, mayat tu, daripada azab ataupun ya siksaan Allah nanti. Dia akan minta, dia akan meminta sedaya upaya menolong kita. Jadi 3 ayat ni selalu. Manakala Al-Mulk itu every night, tiap-tiap malam baca, ataupun tak kira lah dalam tempoh 24 jam selalu baca. Kalau tak reti baca,
pasang ya telefon ni ke, ada surah An-Nur, baca, kita dengar dan ikut pelan-pelan. Bukan dengar saja, ikut pelan-pelan. Dia bagi faham. Jadi kalau kita kadang-kadang kalau kita baca begitu saja, tajwid tak berjaga, tajwid tak terurus dengan betul, menyebabkan ya kita nak harap-harap Quran itu menolong kita. Tapi terbaliknya, bila mana kita baca tak betul ini, ya Quran akan kutuk kita di akhirat nanti. Jadinya ya cari jalan lah, ya supaya bila kita baca pastikan tajwid jaga. Ya, tentang Quran ni pula kadang-kadang ada juga ya tentang apa, satu daripadanya saktah. Macam surah Yasin ada satu saktah. Tapi saktah itu tidak akan dibaca dengan saktah kalau sekiranya dia baca majaiz munfasil, baca dua. Ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama patut 4 dia baca 2. Amruhu masalah tawilah tak apalah amruhu. Idza majaz munfasil lagi patut 4 dia baca 2. Kalau dia baca 4, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, kalau begitu keadaan bacanya elok. Ya, awak salah tak salah boleh. Tapi bila mana dia baca 2 tu tak salah boleh. Bila kena saktah jangan saktah, teruskan. Mim marqadina hadza, terus mim marqadina. Kemudian dia berhenti, gerak 2 jari. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mursalin ke mursalun? Wa sadaqal mursalun. Ya, jadi kalau bila kita baca tu pastikan jangan silap. Ya, kalau hafal tu alhamdulillah lah. Ya, cantik, senang, sambil bawa kereta boleh baca terus laju je. Tapi dia tak mau juga, dia kena sentiasa ingat tu. Wa ayatul lahum ka, wa ayatul lahumul ard ka, iaitu semua tu kena tahu. Ya, kena ejah betul-betul. Ingat betul-betul. Tidak nanti colang-caling kita pergi ke Ipoh, patut dah lepas sampai Kuala Kangsar, dah habis dah. Tapi rupanya sampai ke Ipoh tak habis-habis lagi. Pasal itu pusing-pusing itu juga. Wallahu a'lam. Okeylah ya. Cukup dekat tu dulu yang ni. Sambung. Qala al-muallif rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain aminin. Bab al-wudu' fi luhumil ibil. Bab al-wudu' min luhumil ibil. Maksudnya bab pada menyatakan tentang mengambil air sembahyang sesiapa yang makan daging unta. Dulu dah kita bincang dah dulu. Ya. Masa tu makan daging unta ramai-ramai. Makan daging unta. Tengah-tengah makan daging unta, ini cerita dia, asal dia lah. Kemudian ada seorang terkeluar kemian hantu. Wangi lah, riuh rendah lah. Oi, siapa ketut? Oi, siapa ketut besuk? Dia cerita dia. Rasulullah ada sama tu masa tu. Tapi suasana riuh tadi ni, kentut tadi ni kejap je, betul senyap balik. Hukum dalam Islam, orang yang kentut batal air sembahyang. Jadi macam mana ya dalam masalah ni, yang tu belum diterangkan lagi, belum. Maka Nabi pun bercakap hai tu. Inilah pendapat ulama mengatakan Nabi bercakap macam ya hai tu. Tengah-tengah apa dah habis kenuri rumah orang tu, keluarlah masing-masing. Kemudian nak sembahyang fardu isya. Tengah nak sembahyang fardu isya, maka Nabi berpesan siapa, tapi Nabi tak katalah kentut.
Nabi kata apa? Siapa makan daging unta, semua orang ambil wuduk. Siapa makan daging unta, itu punca dia. Siapa makan daging unta, ambil wuduk. Lalu mana ada yang tak makan? Semua makan daging unta. Jawabnya semua kena ambil wuduk. Kenapa Nabi tak sebutkan senang? Siapa kentut tadi ambil wuduk? Jatuh air muka orang, rusian. Ini sahabat mengaitkan macam tu. Jadi tak mau sebut macam tu. Jadi sebutlah apa? Daging unta. Tu cerita dia. Jadi kesimpulannya, mengikut mazhab kita Syafi'i, kalau bentuk macam itu, dia tidak wajib kita mengambil wuduk. Cuma kalau nak sunat, dapat pahala sunat ambil wuduk. Boleh ambil wuduk, tapi sunat saja, tidak wajib. Ya, disebabkan apa? Kalau batal, itu memang wajib. Batal wuduk, kita batal itu wajib. Tapi kalau kerana tak batal wuduk, tapi dia makan daging unta, tidaklah menyebabkan dia mengambil wuduk. Itu dia punya kesimpulan dia. Tapi sekarang ni lain. Bab wudu min luhumil ibil, iaitu bab mengambil air sembahyang daripada daging kerana makan daging unta. Sebab Nabi sendiri ada bercakap tu. Ya, baik. Jadi yang ni tidak ada kata putus. Itu pulang pada kita lah. Yang bercakap tu semua orang handai-handai ke, orang yang berhebat. Kita baca dulu. Baik. Bab 307. Pada menyatakan air sembahyang daripada daging unta. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah adalah pula hadis Nabi SAW yang menerangkan orang yang makan daging unta wajiblah ia mengambil air sembahyang. Wajib ni kesunat dah ya. Jadi mereka berpendapat bahawa wajib mengambil air sembahyang lain, walaupun air sembahyang tu tak batal. Yakni batal air sembahyang dengan sebab memakannya. Siapa memakan daging unta, maka batallah wuduknya dan kenalah ambil air sembahyang lain. Ya. Tapi sebenarnya yang ni kalau ikutnya, dia pendapat ni ada dua. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Kita pula mengatakan tak batal dia makan daging unta. Kalaulah batal, sudah tentu dah dalam rukun-rukun dalam sembahyang diceritakan tentang syarat sah sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. Ada sebut situ makan daging unta. Siapa makan daging unta batal wuduk. Tak ada pun ya dalam peraturan wuduk ada tak perkara yang membatalkan sembahyang? Ada. Apa dia? Keluar salah satu daripada dua saluran, ya, dua jalan, dua saluran najis, itu batal, kita keluar betul. Kemudian tak kiralah angin ke benda ke, maka batal. Kemudian apa lagi? Sentuh lelaki dengan perempuan tak berlapik, batal. Itu memang disebut satu. Tapi dalam banyak tu tak sebut pun, ya, tak sebut pun tentang makan daging unta kena ambil wuduk lain, tak ada. Ya, jadi situ pun kita dapat dah. Cumanya ni dicerita, kita baca cerita dia. Maka inilah satu hadis dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. Ni hadis Nabi ni, Nabi yang bercakap ni. Apa dia? Anil Barra ibnu Azib qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Barra bin Azib telah berkata, Nabi disoal oleh oranglah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disoal anil wudu, berkenaan dengan air sembahyang, minal luhumil ibil, daripada selepas memakan daging unta. Qala, Nabi bersabda, tawaddau minha, maka hendaklah kamu, sini katanya maulah kamu mengambil wuduk. Maksudnya hendaklah kamu mengambil wuduk selepas kamu memakannya. Awak najis ke? Bukan. Ya, bukan najis.
Wasu'ila 'anil wudu min luhumil ghanam, dan ditanya orang pula kepada Nabi SAW mengenai mengambil wudu selepas memakan daging biri-biri kambing, katakan apa hukumnya? Qala, maka Nabi menjawab, la tawadda'u minha, jangan kamu mengambil wudu disebabkan kerana makan daging kambing, tak payah, itu maksudnya. Tapi Nabi kata ambil wudu bila mana kamu makan daging unta. Kemudian orang tanya, kalau kambing, ya Rasulullah, bagaimana kambing ataupun mungkin biri-biri, bagaimana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, tak perlu, tak payah. Jadi nampak direct ni, betul ini. Ya. Jadi kalau makan daging kambing katanya tak payah kamu ambil wudu. Jadi huraian dia panjang, di mana dalam ceritanya disebut sini, kata Imam Nawawi, maka telah bersalah-salahan ulama pada memakan daging unta. Ni Imam Nawawi bagi tahu, anak murid pada Imam Syafi'i. Dia menyebutkan bahawa bersalahan pendapat, berbagai-bagai pendapat. Jadi mana dua? Satu mengatakan ya, satu mengatakan tidak. Ya, mana batal wudu, ada yang mengatakan tidak batal wudu. Maka berjalanlah kebanyakan ulama kepada bahawasanya tiada batal wudu. Jadi ramai daripada kalangan ulama telah pergi ke merata-rata kawasan di mana terdapat ada ulama-ulama, lalu mereka berbincang-bincang dan bertanya khabar, terutamanya tentang masalah kambing, daging unta ni bagaimana. Maka di situ ramai yang tidak bersetuju untuk mengambil wudu. Setelah daripada mereka itu yang berjalan kepadanya Khulafaur Rasyidun, termasuklah yang mereka pergi ziarah ni, buat lawatan ni, pergi praktikal lah, cari. Termasuklah Khulafaur Rasyidun, maksudnya khalifah yang 4 tu. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Keempat-empat ni bila ditanya hal ini, dia kata tak perlu kita ambil wudu. Ini maksud. Jadi orang-orang kuat ni, sahabat-sahabat khalifah belaka Amirul Mukminin, bakal Amirul Mukminin, dan mungkin Amirul Mukminin dah pun. Dan siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud. Orang yang memang bijak dalam membaca Quran, suaranya merdu. Dan Ubay bin Ka'ab. Lagi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, dan lagi Abu Darda dan Abu Talha, dan juga Amir bin Rabi'ah, dan juga Abu Lababah lagi, dan jumhur at-tabi'in, ramai daripada kalangan ulama-ulama at-tabi'in, iaitu orang-orang lapisan selepas sahabat. Kemudian dan juga Imam Malik, dan juga Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Kita ikut sekarang ni Syafi'i, dan ashab mereka itu, dan kawan-kawan mereka itu ramai. Semuanya mengatakan tidak batal wudu. Jadi kalau kita nak ikut mereka ni, silakan, itu cerita dia. Kemudian dan telah berjalan pula kepada batal wudu. Ni tempat batal wudu pula. Orang ini semua mengatakan batal wudu makan daging unta. Dengannya oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Itu saja. Dan Ishaq bin Rahawiyah. Seorang lagi Ishaq. Dan Yahya ibni Yahya. Kemudian Abu Bakar ibni Manzur dan Ibnu Huzaimah, dan memilih akan dia oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi. Dan juga apa lagi, dan dihikayatkan daripada ashab al-hadis semata-mata, dan dihikayatkan daripada jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhum
sahabat-sahabat Nabi ajma'in. Jadi ini orang dia. Jadi dia ramai juga, tapi tak termasuklah khulafa ar-rasyidin, tak ada situ. Dia termasuk sahabat-sahabat Nabi, anak angkat Nabi, tak ada ya situ. Ini mereka, dan telah mengambil hujah akan sekalian orang ini dengan hadis seperti dalam Muslim dan hadis Al-Barra bin Azib di dalam masalah 307 itu, kata Ibnu Hanbal rahimahullahu taala dan Ishaq bin Rahawiyah telah sah daripada Nabi SAW, dan mereka mengatakan sah daripada Nabi. Ini pendapat orang ni lah, orang yang mengatakan kena ambil wuduk. Dua hadis ini ialah hadis Jabir dan hadis Al-Barra bin Azib. Siapa tu? Tak pernah nampak. Adalah jumhur atas menyalahinya sekalipun. Maksudnya di situ, ya, pendapat-pendapat mereka ini, ya, bagus, boleh diikut, tapi juga kalau tak ikut pun tak salah. Jadi kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tak apa, makan daging unta, lepas tu nak sembahyang lah, tak batal wuduk. Kecuali kalau terkentut, batal wuduk. Kalau tak kentut, okey, boleh terus saja ya sembahyang. Macam cerita daging apa yang satu lagi ni, cerita sebelum minggu yang sudah kita ceritakan pasal Nabi makan benda yang disentuh oleh api. Maksudnya air panas ke, masakan ke sebagainya, termasuklah daging panggang dan apa semua ya. Maka Nabi dihidangkan dengan daging panggang kambing, anak kambing. Maka Nabi pun makan berdua dengan Abdullah bin Abbas. Berdua mereka pergi ke rumah, ya, rumah seorang perempuan yang menjemput Nabi datang makan. Makanlah masa tu, ya, belum masuk lagi waktu zuhur. Kemudian masuklah waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, Nabi pun terus mengambil wuduk dan sembahyang. Lepas habis sembahyang, tu kita bincangkan yang bulan sudah punya. Tengah lepas ambil sembahyang, lepas tu dah habis wirid dah apa semua, maka tuan rumah ni menghidangkan pula daging itu sekali lagi. Daging yang dimakan oleh Nabi tu, ya, mungkin dipanggang balik, kemudian diambil, dikelaskan, bersihkan elok, ambil daging saja, bagi pada Nabi makan. Nabi pun makan lagi berdua bersama dengan Abdullah bin Mas'ud tadi. Kemudian dengan makan, elok lepas tu masuk waktu asar. Daripada pukul 1 tu, 2, 3, 4 lebih masuk waktu asar. Lepas tu Nabi pun situ yang kita dapat pegang. Nah, ni pasal makan daging panggang yang kena api. Ya, maknanya kalau kena api, kita kena ambil wuduk. Ni pendapat tu. Tapi sebenarnya tak. Nabi SAW bersama dengan Abdullah bin Mas'ud, bila mana makan daging kambing tadi, kemudian sembahyang zuhur, ambil wuduk, mungkin baginda batal, ya, lepas tu ambil wuduk, lepas ambil wuduk, kemudian dihidangkan semula makanan bersama dengan hilwa, maksudnya manisan. Dia makan pula Nabi SAW bersama dengan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, Nabi pun terus, ya, berkumur-kumur, bersihkan mulut elok-elok, dan baginda pun terus sembahyang fardu asar berjamaah dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi di situ kita nampak Nabi SAW tak mengambil wuduk pun. Dia bukti jelas. Ya, kalau misal kata memakan makanan yang dijamah oleh api, maksudnya kita panaskan makanan itu dengan api, jadi tidak ada masalah. Ya, kita pun memang disuruh macam tu. Makan makanan semua dimasak, tak boleh makan daging mentah. Ya,
dapat katakan ayam, tarik semua kulit-kulit dia, tinggal bujang itu, ambil daging saja, makan daging, potong-potong makan terus. Tak ya. Bukan tak boleh. Ya, janjinya jangan ada darah yang apa boleh makan, tapi sebaik-baiknya makanan yang dimasak. Kurang-kurang kalau ada bekas darah dia pun kena api, ya, bekas darah tu memang kita basuh, tapi kadang-kadang tu ada juga sikit-sikit, ya, kemudian kita masak, maka darah tadi pun dia dah kena api, dia rosak, maknanya tidaklah mengandungi bahan-bahan bahaya yang mungkin toksik ataupun racun ataupun apa-apa saja yang mungkin boleh membahayakan kita juga. Kerana itu, ya, kita disuruh memakan makanan yang masak, kecuali buah-buahan. Buah-buahan tak payahlah, ya, insya-Allah yang baik-baik yang elok tu kita makan terus, ya. Tapi kalau macam padi tu, tu kena rebus dulu. Tak boleh makan begitu pula. Ya. Wallahu alam. Qala al-mu'allifu rahimahumullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain aminin. Di mana ya? .308 sudah dia. 308 sudah. Di mana kita berhenti tadi? Lupa saya tanda. Ya. 309. Belum, 308 lagi. Ini sentuh api. Oh, sudah ada ini. Okey. Jadi sekarang 309. Bab al-wudu man massa zakar. Maksudnya sampai yang ni pun dicerita. Ya, habis semua dicerita. Iaitu bab mengambil air sembahyang disebabkan menyentuh kemaluan. 309. Bab pada menyatakan mengambil wudu dari sebab menyentuh zakar. Ketahuilah kiranya, ya saudaraku, sesudah masyhur, ya, sudah masyhur pada pengetahuan umum, menyentuh zakar dengan tapak tangan itu membatalkan air sembahyang. Maka dalil daripada hadis Nabi akan kenyataan demikian itu ialah telah didatangkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya. Ini dia. An Yusrata bin Safwan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Daripada Yusrah binti Safwan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda, man massa zakarahu, sesiapa yang menyentuh kemaluannya, fala yusalli, jangan dia sembahyang, hatta yatawadda, ya, hinggalah dia mengambil wuduk terlebih dahulu. Itu maksud dia. Jadi sentuh tadi pun banyak juga huraian itu pula, ya, untuk makluman kita. Contohnya kata di sini, terjemahan dia, kata Abu Isa, pada bab ini adalah riwayat daripada Ummu Habibah dan Abi Ayyub dan Abi Hurairah dan juga
ya, Ruwiya bin Rut, Arwi binti Anas, dan Aisyah, isteri Nabi pun ada, dan Jabir dan Zaid bin Khalid, dan juga ya Abdullah bin Amru. Ya, kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Betul. Ya, tak ada apa-apa. Jadi maknanya tentang menyentuh kemaluan ni, ya, hukumnya adalah batal wudu. Tapi macam mana kalau disentuh dengan tidak berlapik? Kalau kita pakai sarung tangan tak apa. Yang tak boleh tapak tangan. Kalau belakang tangan tak apa. Ya. Yang boleh disentuh oleh kita tanpa berlapik ni kalau kita tersentuh suami isteri kita katakan, tapi bukannya kulit dia, sentuh kuku. Tersentuh kuku macam tangan kita pegang, tapi tersentuh kuku, tak batal. Tersentuh rambut, tak batal. Tersentuh gigi, tak batal. Sebab yang tu ketiga-tiga tadi ni, rambut, kuku, satu lagi gigi, bukannya daripada jenis kulit. Tapi kalau kulit, batal. Dan tak berlapik, baru batal. Tapi kalau berlapik, tak batal. Kalau pakai sarung tangan, lagi tak batal. Gitulah cerita dia. Baik. Tapi pastikan sini nanti kita bincangkan lagi. Ini dia pun 310. Masalah air sembahyang, ya, air sembahyang menyentuh zakar dan faras dan hukumnya. Zakar ini ialah kemaluan untuk lelaki, faras ini kemaluan orang perempuan, dan hukumnya kata Syafi'i di dalam ya, kitab kemudian daripada sesudah didatangkannya beberapa hadis Nabi dengan sanadnya daripada dia punya susunan, dia datang tu hadis ni. Dan apabila menjamah seseorang dengan tapak tangannya kepada zakarnya yang tiada antaranya, maksud tak berlapik, ya, apa jadi, dan antara zakarnya dan antara zakarnya dinding, ya, yang lapik, lapik lah tu maksudnya dinding. Yang ni lapik, dalam braket lapik. Maksud di situ kalau sentuh kemaluan kita yang punya, tapi ada lapik, ya. Tapi kalau tak ada lapik macam mana? Ni nescaya wajib atasnya wudu. Mesti ambil wudu. Baik, contoh lagi kita ambil, ya. Dah lupa dah nak contoh apa tadi. Ini dah habis langsung lupa. Tak payah kita baca je lah. Habiskan ini. Nescaya wajib atasnya wudu, kata Syafi'i dalam dan sama ada dengan sengaja atau ketiadaan sengaja. Sentuh tadi ni tak berlapik, sengaja atau tak sengaja. Jadi kalau tak sengaja, batal juga. Ya, itu cerita dia. Kerana bahawasanya tiap-tiap barang yang mewajibkan wuduk dengan sengaja, nescaya wajiblah ia dengan ketiadaan sengaja. Ya, wajib juga, tak sengaja pun wajib juga. Dan sama ada ia menyentuh sedikit atau banyak pun dikira kena ambil wuduk juga. Ataupun dia punya ke, orang punya ke, batal juga wuduk. Ya, mana tahu tak nak jadi cerita tersentuh kemaluan orang, kita cari-cari lemah ni, lemah mati, cari-cari tergagal-gagal terjumpa. Ini ni orang ni mayat ni, kita pegang apa
apa nama tu, kemaluan dia. Kemudian kita tarik ke atas, nampak dah, terus kita pegang kaki dia, pegang apa semua. Ya, maka batal lah wuduk kita. Tapi syarat kita tidak ada pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan tak batal. Itulah ya lebih kurang maksud dia. Tapi kalau sekiranya kemaluan itu binatang yang punya, tak batal. Ya, kita tak batal. Sebab dia bukan daripada manusia. Kalau kemaluan tu kemaluan binatang. Ya, lembu ke kabau ke kambing ke, ya, apa sajalah, jawabnya tak batal wuduk kita. Itu juga ya, kalau sekiranya berlaku tadi kita terjumpa tadi dalam lemah, mati tu, kita terpegang kemaluan dia, kita pula tak berlapik. Memang kita tahu dah ini orang ni, kita pun tarik pelan-pelan naik ke atas. Rupanya betul dia tak ada pakaian apa pun. Dia mandi gitu, lepas tu krem kaki. Jadi kalau siapa yang biasa krem kaki, janganlah pergi berenang-renang dia kena nanti habis dia. Baik. Jadi kalau sekiranya kemaluan itu binatang punya, tak payah, tak batal wuduk kita. Tapi kalau kemaluan itu ya manusia, batal wuduk kita. Sama ada dia lelaki atau perempuan, batal wuduk kita. Tapi syaratnya tidak berlapik. Itu syarat ni kena faham, tak berlapik ni batal wuduk. Ya, tak kiralah. Begitu juga misal kata lagi, kalaulah kata membatalkan wuduk, sentuh isteri batal wuduk dah. Ya, sentuh isteri batal wuduk. Batal wuduk kita. Tapi kalau berlapik tak apa. Tapi kalau tak berlapik, betul-betul kalau sentuh tadi gigi, rambut, kuku tak apa. Tapi kalau kuku ni besar, tangan kita pegang begitu, kena ada kulit ni, batal. Ya. Dan isteri, kita dengan isteri, ya masa tu kira kita dengan isteri tak ada apa-apa dah. Kita memang ya melihat aurat dia pun kira memang hak kita, boleh. Tapi kalau kemaluan dia, itu hukumnya makruh. Jadi kalau makruh bukan haram kan, makruh. Ada boleh kita tengok? Boleh. Ya, isteri kita. Kalau isteri orang jangan. Ya, isteri kita boleh. Itu kiranya apa? Makruh saja, makruh. Ya, sebab ada Nabi mengatakan ya. Itu ya. Baiklah, setakat tu cukup dulu. InsyaAllah kita sembang lagi nanti, bincang lagi. Masalah menyentuh, ini ada kaitan lagi ni, menyentuh jubur dan faraj. Ya, batalkan wuduk, kata yang nanti yang akan datang. Setakat tu dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نرضى الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.